Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 13 Mac 2019 bersama saya, Mastura Mala. Dewan Rakyat hari ini panas apabila Ahli Parlimen Pembangkang menimbulkan kenyataan kontroversi pengisytiharan perang Menteri Keuangan Lim Guan Eng. Jangan marah. Ini memang ada kenyataan daripada Yang Mohamad Bagan menyatakan apabila ada penyatuan di antara, ada kerjasama di antara UMNO dan PAS, ianya merupakan satu pengisytiharan perang kepada kaum bukan Melayu dan Islam. Adakah ianya merupakan provokasi kepada kaum bukan Melayu untuk mengisahkan perang kepada orang Melayu di negara kita? Ini merupakan satu provokasi yang amat serius. Kalaulah provokasi ini diambil oleh pihak orang bukan Melayu dan seterusnya mengisahkan perang kepada orang Melayu, bermakna tentu saja akan berlaku sesuatu perkara yang tidak kita ingini seperti 13 Mei 1969 dulu. Perang pun boleh. Kita sambut perang kalau mau perang. YB bro. Macam ada? Ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Siapa cakap sambut perang? Ulang. Tak dengar, saya tak dengar. Saya cakap kalau ada isytihar perang, kita boleh sambut perang. Ya. Itu akan berlaku. Datuk Yang Ketua, saya mohon rujuk Kota Baru untuk tindakan. Janganlah. Dia kena tarik balik. Tarik balik. Kota Declare Baru, war. jangan berperang. Siapa yang isytiharkan perang? Kamu orang Kata profesional. kalau ada isytihar perang, Tarik ada balik orang kenyataan sambut. itu, Yang Mohamad. Itu saja. Kalau ada perang, kita sambut perang. Apa tak patangan? Dalam peraturan mesyuarat juga disebutkan jangan membangkitkan isu-isu yang menimbulkan perasaan yang jahat di antara kaum. Jadi membadai sesuatu itu disebut dan tidak perlu disokong ataupun diapi-apikan. Dan Dewan Rakyat pada sebelah petang kembali panas apabila berlaku perselisihan faham di antara Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya dan Ahli Parlimen Pontian Ahmad Maslan mengenai isu orang asli di Cameron Highland. Di sini saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada nasib orang-orang asal di kampung Serendut di Sungai Koyan. Mereka hidup dalam keadaan yang begitu daif. Tidak ada bekalan elektrik, tidak ada bekalan air bersih, tidak ada sekolah, tidak ada hospital ataupun klinik. Ketika saya sampai di sana untuk berkempen, saya tertanya-tanya, apakah yang telah dilakukan oleh Barisan Nasional semasa mereka memerintah? Dan saya sungguh duka cita. Kita lihat Yang Berhormat Pekan, seorang Perdana Menteri, datangnya daripada negeri yang sama, Pahang. Jelutong, saya berada di Pos Road saya tak beberapa bagi hari. peluang. Klinik ada, sekolah ada. Tidak ada. Jalan raya ada. Tidak saya ada. pergi di sana. Tidak dan ada. duduk di sana. Tidak. Oleh Yang Mohamad, Tidak ada. saya ingatkan kepada peraturan mesyuarat perkara 351. Dan ada gambar-gambar saya duduk. Oleh Yang Mohamad, Pada masa yang sama, perang mulut juga berlaku di antara timbalan Speaker Dewan Rakyat Nga Kormin dan Ahli Parlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman yang mendakwa Nga berat sebelah. seseorang ahli tidak boleh berucap selain daripada dipanggil oleh pengerusi. Saya harap biar adil. tak payah Pasir Biar Salak. adil. Bapak Speaker, terima kasih. Saya teruskan. Pasir Salak, Apa? sila tunjukkan adab dan Tunjuk adab tertib speaker dalam kena adil. Terima, Jangan nak tunjuk ya. Nak tunjuk tak? terima Speaker. seluruh rakyat boleh perhatikan Ya, perhatikan speaker. perangai inilah Speaker yang yang telah bias. menjatuhkan imej Dewan Yang Mulia Speaker ini. nak tunjuk you hebat. Rakyat boleh menilai inilah Menilai tingkah laku. Taliban tak? You panggil Tingkah orang laku Taliban. Pasir Salak dah. Something, Allah something. Ya, betul. Panggil orang Taliban. Boleh teruskan. Sulaiman. Rakyat sedang menilai. Ya, menilai Taliban. Siapa makan ciri dia rasa pedas. Tarik balik tu. Tarik balik Taliban tu. Terus Intan panggil kita per Taliban. Seterusnya, DAP konsisten mendakwa bahawa kerajaan antara PAS dan UMNO akan menjadikan negara ini sebagai negara Taliban. Alright, the cooperation of PAS UMNO
is not only a threat to the Pakatan Harapan, but also a threat to our country as a whole. As we can see from the propaganda that they advocate in the past 2 by-elections, they are going along the racial and religious issues, all right? Which I think this I do agree to a certain extent. What was commented by Saudara Nga Koming, that there is a possibility of the country heading towards this Taliban country if this PAS and UMNO do cooperate and won the next general election. So this is not only a threat to Pakatan Harapan, but a threat to the country as a whole. All right, I express regrets that the MCA and MIC is going along with them. Kerjasama antara PAS dan UMNO hanya melibatkan Semenanjung dan tidak melibatkan Sabah dan Sarawak. Tapi kalau kerjasama kita dengan PAS, saya percaya threat kepada PH bukan setakat di Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis, Perak dan sebagainya, tapi seluruh negara akan jadi threat kepada mereka. That's why mereka tak happy apabila PAS, UMNO dan PAS bekerjasama. Sebab itu timbullah isu-isu yang berkaitan dengan pengisaran perang, dengan kerjasama ini dianggap sebagai pengisaran perang dan sebagainya, dan menuduh kajian Islam sebagai kajian Taliban dan sebagainya. Perkara ini timbul kerana mereka rasa bimbang dengan kerjasama antara PAS dan UMNO dan PAS ini. Itu yang menyebabkan timbul statement-statement yang very uncalled for. Mungkin kalau mereka tak takut, mereka tak akan cakap apa-apa seperti itu. Tapi kerana mereka bimbang, sebab itulah timbul perkara seperti ini. Dalam perkembangan lain, sebuah pertubuhan bukan kerajaan membuat laporan polis menggesa pihak berkuasa menyiasat berhubung satu video berunsur unggutan ingin menyimbah asid terhadap menteri berkenaan Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawat. Salah seorang panel wawancara telah pun mengeluarkan satu perkataan unggutan ataupun berbentuk hendak menyimbah asid kepada muka kepada menteri tersebut, iaitu Datuk Mujahid Yusof Rawat. Jadi walaupun nampak perkataan itu spontan, tapi ini adalah satu perkataan unggutan yang sangat berbahaya di dalam media sosial. Jadi kita gesa minta polis PDRM untuk membuat siasatan terperinci supaya perkara ini tidak dijadikan sebagai satu amalan budaya untuk menakut-nakutkan orang, mengugut orang, mencedera orang. Tak kira lah dia siapa pun, mungkin dia orang biasa, mungkin dia menteri, tapi kalau kita tidak suka dengan orang, kita bukan cara macam tu mengugut-ngugut seseorang di dalam media sosial, menjadikan itu sebagai satu sendiwara ataupun satu bahan lawak. Itu bukan bahan lawak, itu adalah unggutan. Baiklah, sekilas fakta berakhir di sini. Jangan lupa layari laman web kami di www.kinitv.com. Salam hormat dan jumpa lagi.